didik dan sebagainya. Jadi pelajar mungkin selama ini tak kenal saya, tak apalah. Yang penting saya dah mula berkongsi dengan pelajar ini dah hampir 8 bulan lah dalam media pendidikan norma baru. Jadi kalau kita tengok di sini pelajar, kita tak boleh kata apa dah. Inilah tajuk kita. Pelajar nampak apa yang saya buka ini? Tajuk bab 2 ni, kenapa kita nak tumpukan dulu? Bab 2 ni, saya dah bagi tahu tadi, hampir kebanyakan negeri soal. Jadi kalau hari ni, dalam masa 1 jam, kita dapat bab 2, bab 1 pun dah okey. Okey, pelajar nak baca apa? Saya minta sangat-sangat pelajar kuasai tajuk akhbar, kuasai tajuk faktor-faktor penentangan. Kenapa 2 tajuk ini? Pelajar pun nampak. Dalam tajuk akhbar ini, kita nak baca apa? Nama akhbar. Kita kena tahu nama akhbar sebab dalam soalan kita, kalau pelajar tengok, dalam modul penyoalan ini, dia mesti tanya soalan nama akhbar. Pelajar kena tahulah nama akhbar. Akhbar bukan sekarang, bukan harian Metro, bukan Kosmo, bukan utusan zaman. Okey, cuba kita tengok soalan pertama ini. Saya buka soalan ini. Pelajar nampak soalan pertama, dia tanya apa? Namakan 2 akhbar yang berpengaruh pada era tersebut. Era tersebut tu zaman dululah. Pelajar boleh bagi respon. Apa akhbar? Takkan kita nak biarkan kosongnya? Apa nama akhbar yang membangkitkan semangat menentang penjajah? Dia nak 2 akhbar. Nampak saya letak gedek-gedek ni. Saya boleh juga letak 2. Saya letak gedek-gedek tu. Apa akhbar yang pelajar tahu? Ini soalan saya yang pertama. Siapa boleh bagi respon dekat chat? Jangan bagi nama akhbar sekarang. Bila ada macam ini, sambil-sambil itu saya terangkan teknik menjawab. Kita nampak, biasanya kita mulakan dengan intro lah. 2, huruf besar lah 2 akhbar yang berpengaruh pada masa itu. Boleh pada masa itu, pada ialah. Okey, saya tunggu respon pelajar. Ada jawapan? Takkan tak ada. Dia itu akhbar bukan Tanah Melayu. Dia nak akhbar Tanah Melayu. Utusan Melayu, good. Warta Malaya, itu betul lah. Dia ialah utusan Melayu. Bila dapat 2 markah, terus dan. Warta Malaya. Ini yang pertama. Kalau pelajar tengok apa yang saya letak pada sini, nama akhbar. 1 markah pelajar. 1 markah, 1 jawapan. Dan kalau kita tengok pada soalan ini, pelajar dah dapat 2. Okey lah tu. Kita tak tertinggal jawapan. Yang kedua, ini mungkin pelajar hilang markah. 2 tokoh wartawan. Atas tadi tak ada huruf Roman. Yang ini ada huruf Roman, maka jawapan kita pendek. 2 markah. Apa nama 2 tokoh wartawan? Yang kita tahulah. Kalau pelajar buka sini, apa nama 2 tokoh wartawan yang kita nampak? Saya dah buka buku teks lagi. Kalau tak nampak, saya besarkan. Saya besar-besarnya. Apa nama tokoh? Okey, Ain. Good, Ain. Tokoh yang pertama ialah Zakbar. Ini 1. Kalau tak dapat Zakbar, Dato' On. Tapi saya suka Dato' On lah. Sebab Dato' On ni dekat dengan kita. Dan Abdul Rahim Kajai. Ada 3 jawapan, soalan minta 2 je. Pendek je. Mungkin kita nak namakan di sini. Kita namakan
Abdul Rahim Kajai. Okey, bawah kita tulis Zakbar je. Kita lupa Zainal Abidin Ahmad. Tak apa. Sebab apa? Dalam buku teks, dia ada dalam kurungan itu Zakbar. Cuma ejaan kita ini, kita lain. Dia nak 1A. Kita bagi 2A. Sengaja saya letak di sini. Agak-agak dapat markah atau tidak? Agak-agak dapat markah tidak? Setakat ini, kita tetap bagi markah kalau bunyi tak larilah. Kalau Zakbar, okeylah. Kalau Zakbar, Zakbi, Zakbun, tak boleh lah. Dia mesti dekat. Sebab kita dalam buku teks dia ada koma. Okey. Soalan kedua. Senang aja. Yang kedua, yang ini awal isu pelajar. Kalau tengok dekat PowerPoint saya ni, saya letak yang kedua ialah isu. Nama akhbar dah clear, isu. Kalau pelajar nak kuasai bab ini, kuasailah isu dengan melihat soalan SPM yang pernah keluar. Ini. SPM 2015, isu akhbar-akhbar yang membangkitkan semangat nasionalisme. Markah kita 4 pelajar. Cuba tengok. Pelajar tolong faham yang pertama, dalam kita menjawab soalan, nanti saya akan terangkan, kita ada 5M. Membaca, menggaris, merangka, menjawab dan apa? Menyimak. Di sini kalau dapat soalan, pertama kita tengok, dia nak jelaskan. Kalau boleh, fakta huraian. Dia nak tanya apa? Isu. Isu yang dibangkitkan. Markah 4. Kalau kita tak faham isu, kita tak boleh jawab. Sebab apa? Kita tengok isu. Isu letak dalam minda kita ekonomi, politik, sosial. Pendidikan ni sosial. Pendidikan pegang huraian perempuan. Pendidikan kepada orang perempuan. 2 markah. Kalau kita letak pada ekonomi pula, ekonomi orang Melayu. Untuk apa? Kita nampak. Berniaga. Udah kita letak di situ, kita dapat 4 markah pelajar. Ini kalau kita faham isu yang pertama. Dia banyak lagi isu lain. Ini isu yang paling mudah. Kalau pelajar biasa, pelajar kelas-kelas belakang, saya tak bagi banyak isu. Jangan kuasai banyak isu, nanti awak lupa. Sebab awak punya gig tu dah hampir penuh. PUBG masuk, nak berjalan lagi, gambar-gambar, video. Jadi kita isi jawapan yang mudah. Ini antara mudah. Yang kedua, kalau kita nak tengok isu, soalan 2015, dia dah bagi huraian, dia bagi soalan kedua sama dengan A. Bagaimana isu yang dibangkitkan menyemarak semangat nasionalisme? Bermaksud pelajar, kalau tak tahu isu, tak boleh jawab. Saya dah test soalan ini pada pelajar saya. 3 kelas yang terakhir. Paling banyak dapat 6 aja. Sebab dia jawab fakta huraian. Contoh tak erti. Jadi anak-anak, kalau kita tengok, cikgu dah bagi tahu tadi. Pertama dapat soalan, kita tahu isu. Dia nak menyemarakkan semangat. Jawapan macam ini, kalau boleh, fakta, huraian, contoh. Kita ada 3 isu. Isu ekonomi, isu pendidikan, isu politik. Ini 3 isu. Pelajar tulis macam ini, pelajar. 3 markah. Itu je. Belum bagi huraian. Nampak jawapan macam bodoh-bodoh je. 3 markah. Kalau kita tambah huraian, isu ekonomi tambah tabung.
Isu pendidikan, tambah perempuan. Isu politik, tambah raja. 6 markah. Susah ke? Jadi kalau di sini pelajar, saya dah terangkan ini. Cuba tengok soalan saya. Pelajar bagi jawapan dekat chat. Cuba bagi jawapan dekat chat. Baru kita nampak. Saya dah terangkan. Pelajar dapat tak dapat. Okey, saya bagi masa 2 minit untuk pelajar baca. Saya stop sharing dulu. Kita tengok jawapan pelajar. Okey, pelajar boleh bagi jawapan dulu. Soalannya ialah, apakah isu sosial dan pendidikan yang dibangkit oleh akhbar pada waktu itu? Stop sharing. Nak bagi pelajar jawab ni. Okey, kita tengok jawapan di chat kalau ada. Ain cepat, Ain bagus, Ain ni. Moga-moga Ain ni berjayalah mendapat A+ Ain ya. InsyaAllah Ain, tak ada masalah. Kita dapat menguasai jawapan yang baik. Itu satu keistimewaan pada kita. Okey, Ain dia kata, maka 4 Ain ni, memajukan pendidikan tinggi orang Melayu dan menggalakkan pendidikan orang perempuan. Bagus Ain. Nampak simple saja, 2 markah. Pendidikan dia banyak lagi. Nanti saya baru cikgu nak terangkan point. Okey, tengok. Ada lagi jawapan pelajar lain? Takkan Ain seorang je A+-nya. Okey, kita tengok jawapan lain. Ada, insyaAllah. Mementingkan pendidikan Inggeris dan galakkan tabungan. Okey, saya ambil tabungan dulu. Okey, good. Jaswin. Okey. Kita nampak ada tabungan pendidikan dah dapat 3 markah. Pendidikan tinggi, perempuan, tabung. Kita nampak di situ Dah 3. Sedangkan soalan kita nak 4. Okey. Kita tengok lagi jawapan pelajar. Come on pelajar. Boleh on mic dan off mic kalau awak nak tanya. Boleh juga Ada setengah pelajar dia suka macam itu. Cikgu saya malas nak tulis. Boleh on mic, itu off. Sebab markah kita dia mesti 4. Isu sosial ni banyak. Lebih kurang 8. Okey. Tak apalah pelajar Kalau kita tengok isu sosial dekat buku teks, dia muka surat kedua dalam buku teks berkaitan dengan akhbar. Kita akan nampak dia tulis berkaitan dengan isu pendidikan dan sosial. Ini adalah muka surat pertama. Muka surat kedua, pelajar akan nampak dia terangkan tentang isu pendidikan ini. Okey, kita tengok jawapan pelajar kita. Ketiga-tiga betul. Tadi kita nampak ada jawab pendidikan tinggi. Okey, good. Yasmin jawab pendidikan Inggeris. Dah dapat 2 di situ. Kalau kita nampak orang perempuan, 3 jawapan pelajar bagi tadi, 3 markah. Okey, macam mana kita nak dapat lagi? Kemahiran tradisional. Sambung. Seperti nampak situ. Di situ mungkin nampak 2 markah. Tetapi kalau kita tengok dalam dot buku teks ni, 1 je. Walaupun dia ada perkataan seperti. Dapatlah 4 poin pelajar. Tapi saya suka pelajar ambil kata kunci rasmi nilai. Kita ambil tadi apa? Tabung, perempuan, bahasa Inggeris, rasmi nilai. Dan kita cuba jawab soalan di sini. Barulah kita dapat faham. Isu sosial dan pendidikan yang dibangkitkan oleh akhbar pada ketika itu, kita dah baca, kita dah garis dan kita buat rangka. Rangka kita nak buat apa? Saya nak buat rangka soalan ini dia berkaitan dengan isu pendidikan. Jadi kita buat rangka di sini.
Oh, dia nak perempuan. Pendek je kita buat ni. Tabung. Bahasa Inggeris. Rasmi. Nilai. Okey. Itu sebab saya galakkan pelajar. Okey, Skyhawk jawab orang Melayu. Oh, itu detail lah. Thank you. Okey. Bila kita dah ada yang ketiga ini pelajar, barulah kita dapat jawab dengan baik. Ini akhbar. Kita letak macam ini, kita takkan lari dah jawab. Kita bagi 5 daripada 4 jawapan. Ini soalan akhbar yang pertama. Kalau kita tengok dalam analisis, bermaksud kita dah boleh potong ni. Saya dah buat ini. Okey, akhbar sebagai penggerak potong. Mana lagi kita belajar tadi? Kita dapat 2 dah. Novel belum masuk. Akhbar. Bermaksud pelajar, bila kita gunakan kaedah ulang kaji potong dengan analisis ini, kita dah dapat sedikit keseronokan. Tapi masa tak banyak. Kita ada lebih kurang 78 hari. Baik. Daripada sini pelajar, kalau kita nak tengok tajuk tadi, kita dah buat tajuk bab 2, kita nak kuasai ialah bab berkaitan dengan novel. Saya rasa okey lah tu. Pelajar dah faham. Soalan berkaitan dengan akhbar, dia akan soal ialah isu. Nama wartawan. Nama akhbar. Okey, setakat ini jelas pelajar? Saya kena slow and steady. Saya janji dengan Cikgu Ang macam tu. Ya, jangan laju. Ya. Jangan laju. Kalau pelajar rasa tak okey, saya ulang balik. Okey? Okey, terima kasih Iwan. Macam nama penyanyi. Iwan Dandut. Okey, good. Jadi kita nampak di sini, saya ulang balik 3 benda yang pelajar kena tahu. Nama akhbar, wartawan, isu. Baik. Bila kita dah tahu macam ini pelajar, macam ini kita dah buat, kita seronoklah sikit. Dan satu lagi soalan cikgu nak tunjuk di sini. Tadi cikgu dah terangkan. Soalan ini, kalau kita tengok, tinggi. Cikgu tak nak sebut negeri mana. Dia bagi stimulus. Pelajar kena lihat dan baca stimulus. Dia nak soalan pertama, isu. Betul apa yang kita baca? Yang kedua, dia nak tentang peranan harian. Soalan B kebat. Jadi kita tengok dekat stimulus, ada tak jawapan? Itu sebab pelajar kena garis jawapan pada stimulus. Ada. Dia menyebarkan idea nasionalis. Menanam perasaan anti penjajah. Okey. Menyemarak semangat nasionalisme. Dan kita kena tukarkan jawapan ini pada suasana hari ini. Sudah tentu kita dapat patriotik. Sayang kepada negara. Sebab kita dapat jawapan di sini. Okey. Yang kedua, soalan C kebat, C2 kebat. Pelajar tengok soalan negeri ini. Hanya satu saja soalan fakta. Kalau macam ini keluar pelajar, tak jawab rugi. Sebab kebatnya 16 markah. Saya nampak membantulah. Huraikan peranan media massa dalam kehidupan seharian. Okey, pelajar boleh bagi respon? Apa guna surat khabar hari ini? Untuk apa awak baca surat khabar pagi-pagi? Sebelum minum, baca surat khabar. Ada ke baca surat khabar lagi ke pun? Untuk apa kita baca surat khabar online? Okey, kita tengok pelajar punya respon. Adakah mudah mendapat isu semasa? Isu, semua sama jawapan. Isu, good. 1 markah. Baru 1. Kita nak tahu isu negara kita. Perkembangan isu juga. Selain pada isu semasa, maklumat terkini samalah. Mengetahui berita harian. Sama, masuk sama.
Walaupun ayat lain-lain. Isu terkini, isu semasa, berita harian. Sama tu. Apa peranan kita nampak dalam kehidupan seharian? Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan perkembangan ekonomi kot. Medium pengiklanan. Cikgu jawab betul lah. Apa? Apa lagi kita nampak? Kalau COVID ni akhbar diguna untuk apa? Kalau COVID ni kita nampak apa kerajaan letak dalam menyampaikan berita bahasa semasa lah. Kita nak kongsikan maklumat daripada pemerintah. Kerajaan lah. Kita nak kongsi apa lagi akhbar ini. Dia nak apa? Memudahkan urusan pelajar. Kan ada bahagian pendidikan pelajar untuk kita. Kita nampak jawapan. Okey pelajar nampak itu kebat ni? Okey, good. Soalan kedua. Bandingkan kemajuan teknologi zaman British dengan sekarang. Kita sembang macam ini saja, dekat chat saja. Zaman dulu dengan zaman sekarang. Baik pelajar. Bila jumpa perkataan bandingkan, key soalan ialah manakala. Seeloknya, satu perenggan British, satu perenggan zaman sekarang. Jangan campur. Sebab takut salah. Zaman British, akhbar berfungsi sebagai cerita 3. Manakala, zaman kini, kita cerita macam itu. Pemeriksa lebih jelas dapat jawapan. Okey. Kita tengok jawapan pelajar. Tolong pelajar kita bagi respon. Seronok kita belajar bila pelajar bagi respon. Cikgu kita bersengkang mata nak buat program ni Okey, cuba bagi respon pelajar. Soalan C1. Kalau kita tahu bab 2 ni, dah okey dah. Okey, tak ada. Tak dapat gambaran. Zaman British, tadi dah ada dekat stimulus. Cuba tengok dekat stimulus. Nampak? Dia dah letak dah. Menyemarakkan semangat nasionalisme. Perasaan anti penjajah. Itu dah ada 2 jawapan. Itu zaman British. Tambah lagi satu. Zaman British juga. Dia juga menyampaikan maklumat semasa. Sama kan? Ada persamaan, ada perbezaan. Cuma kita tengok perbezaan soalan ni. Kalau kita tengok, teknologi dia nak. Dia bukan nak itu. Teknologi ni besar kecil. Surat khabar dulu besar. Sekarang kecil. Dulu bercetak. Hari ni online. Betul? Belajar online. Dulu murah. Hari ni mahal. Itu saja jawapan yang perlu jawab. Dulu tak ada. Mungkin kita kata dulu surat khabar sukar didapati. Hari ni mudah didapati. Yang percuma pun ada. Okey pelajar. Nampak soalan ni? Cikgu nak bagi gambaran. Jangan kita takut. Jangan tak jawab. Cuba kita tengok bahan PowerPoint yang cikgu papar ini. Inilah pelajar. Tengoklah isu-isu ini. Pendek aja kita nak baca. Isu yang dibangkitkan oleh akhbar. Okey dah. Kita dah habis isu pendidikan. Tiba-tiba dia tanya ekonomi. Ekonomi ni mesti ada kata kunci perniagaan. Dapatlah sekurang-kurangnya 2 markah. Saya selalu bagi tahu pelajar saya, jangan tak dapat markah langsung. Cuba jawab. Sebab awak yang boleh baca, mesti dapat markah. Kalau politik, mesti kita ada kata kunci penjajah British. Raja. Raja kita kritik raja yang tak bantu rakyat. Macam gerakan Islam. Kita kritik British sebab British dia ambil kuasa raja. Itu kita nampak. Bila kita dah tahu macam ini, datanglah soalan macam mana pun.
Baik novel. Ini novel. Sama juga dengan isu. Novel ada negeri. Negeri Melaka dia soal novel. Tengok nama tokoh-tokoh dia. Oh, novel melahirkan semangat kebangsaan. Kita nampak lagi. Tema. Tema dengan isu samalah. Jangan kita tak, apa pula tema cikgu? Tema samalah. Tema majalah dengan novel ada yang sama, ada yang beza. Pelajar boleh tengok betul-betul. Apa yang kita nampak persamaan? Pelajar tengok dot yang ketiga majalah ini dengan dot yang pertama novel sama. Semangat cintakan negara. Pegang dulu. Jawapan ini mesti ada. Apakah tema? Baik novel, baik majalah, semangat cintakan negara. Itu kita nampak. Dah dapat satu markah. Jadi kita nampak. Cuma bezanya novel, dia ada wanita. Itu sebab ada melur di Kuala Lumpur. Okey. Itu novel. Cuba tengok soalan akhir saya. Akhbar masih lagi berperanan menaikkan semangat cinta akan tanah air. Berikan hujah anda. Good, pelajar. Cuba bagi respon soalan kita sebelum saya masukkan sedikit bimbingan menjawab. Adakah akhbar ini masih berperanan? Itu jawapan pelajar. Jawapan macam ini, dia nak pendirian ya. Dan kita kena buktikan. Ya. Ada pelajar nak jawab tu. Okay, kita tengok jawapan pelajar. Kalau ada. Pelajar boleh tulis jawapan di chat. Kita tengok jawapan di chat kalau ada. Setakat ni masih belum ada. Okey, tak ada.